Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar adik-adik? Bertemu lagi kita dalam Ahlan wa Sahlan ke kelas Ustaz Faizal. Pada pelajaran kita yang lalu, kita telah pelajari tentang hadis dalam unit 1, Sayangi Pemimpin Kita. Okey, pada minggu lepas kita dah belajar mengenai matan hadis, kan? Kita dah baca maksudnya, kita dah baca sama-sama, kita pun dah buat latihan apakah erti pemimpin daripada segi hadis dan sebagainya. Kita juga telah mempelajari erti pemimpin yang mana Ustaz bacakan sekali lagi. Pemimpin ialah seorang yang dipertanggungjawabkan untuk mengetuai serta memimpin sesebuah kumpulan persatuan, organisasi atau negara. Okey adik-adik, itu adalah maksud pemimpin yang ada dalam buku teks. So Rasulullah SAW telah bersabda, janganlah kamu mentaati perkara-perkara maksiat. Ketaatan hanyalah dalam perkara yang ma'ruf. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Okey, kemudian kita pun dah belajar kalau kat Malaysia ni siapakah yang dikatakan pemimpin. Tu dia kat gambarnya. Kita dah belajarkan daripada yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri, Ketua Polis Negara. Tu kalau peringkat tertinggi lah kat negara. Kalau di sekolah pula, guru besar, Cikgu Johadi sebagai guru besar sekolah kita, dan juga rakan kita yang menjawat jawatan seperti ketua kelas, pengawas perpustakaan dan sebagainya. Ini adalah pemimpin yang dimasukkan dalam hadis. Okey. So, selepas itu di akhir pelajaran pada minggu lepas, adik-adik dah nyanyikan lagu Pemimpin Budiman. So lagu ini memang rakaman DBP, Dewan Bahasa Pustaka, yang keluarkan buku teks kita ni. Jadi itu memang lagu untuk tajuk kita ni lah. Okey. Jadi hari ini kita sambung pelajaran kita, iaitu apa dia? Itu dia. Cara mentaati pemimpin. So apakah cara mentaati pemimpin? Yang pertama, tengok kesan ni, patuh kepada pemimpin yang beriman dan bertakwa. Tu dia. Sebab tu kalau nak pilih pemimpin ni adik-adik, kita kena pilih yang beriman. Maksud yang beriman mestilah orang Islam, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari kiamat dan juga qada dan qadar. Itu basicnya. Kemudian bertakwa. Apa maksud bertakwa? Bertakwa ni maksudnya kuatnya iman pemimpin tu kepada Allah. Bila dia kuat iman, insya-Allah semuanya aman. Okey. Yang kedua, pilih pemimpin yang adil dan amanah. Okey. Baru-baru ni Ustaz ada baca bagaimana pada zaman selepas kewafatan Rasulullah, bagaimana dia orang ni memilih siapakah pengganti pemimpin negara Mekah dan Madinah, negara Islam waktu itu. So pada waktu itu Rasulullah tak wasiatkan sesiapa jadi pemimpin. Jadi sesama mereka ini bermesyuarat siapakah pengganti Rasulullah. Maka ramailah orang bermesyuarat, masing-masing menghantar ketua kabilah masing-masing, ketua kaum Bani masing-masing untuk dicalonkan menjadi ketua. So dalam banyak-banyak ni, maka ada satu cadangan di mana Abu Bakar dilantik menjadi khalifah. Kekuatannya adalah yang pertama, Abu Bakar adalah sahabat yang paling karib dengan Rasulullah. Yang kedua, di antara para sahabat yang baik dengan Rasulullah, sahabat yang akrab dengan Rasulullah ni, Abu Bakar ni yang paling tua, yang paling disegani. Jadi mereka semua bagi laluan pada Abu Bakar dan mereka semua bersetuju. Jadi mereka bermesyuarat. Kalau zaman sekarang kita adakan pilihan raya, kita adakan
kutipan undian. Lepas tu kita bermesyuarat sesama dia orang ni, akan mesyuarat siapa jadi Perdana Menteri. Katakan parti ni dah menang, dia akan mesyuarat pula siapa akan jadi Perdana Menteri, siapa akan jadi timbalan Perdana Menteri dan sebagainya. Macam itulah. Di kalangan sultan pun ya juga, mereka ada majlis raja. Jadinya mereka akan memilih di antara raja-raja ni, di antara sultan-sultan ni, siapakah yang akan menjadi yang di-Pertuan Agong. Jadi semua ini kita warisi daripada apa yang Rasulullah telah buat. Jadi zaman sekarang pun sama jugalah. Jadi mereka akan memilih pemimpin yang adil dan amanah. Itu maksudnya pilih pemimpin. So kalau pemimpin yang adil tu macam mana pula? Pemimpin yang adil ni maksudnya pemimpin yang berjaya meletakkan sesuatu pada haknya. Itu maksud adil. Contohnya kalau macam ustaz lelaki, ustaz pakai songkok, ustaz pakai baju menutup aurat. Tapi kalau ustazah, kalau nak adil, adakah perlu ustazah pun kena pakai songkok gak macam ustaz, ataupun kena pakai macam ustaz pakai ini biasa je? Tak boleh lah. Jadi itu tak adil, sebab bila ustazah dia perempuan perlu menutup seluruh tubuh badannya kecuali muka dan pergelangan tangan ni. Ni je yang boleh nampak. So yang lain tak boleh nampak. Itu adil. Jadi kita kena letak pada tempatnya. Itu adil. Itu memberi yang hak. Itu adil. Dan amanah pula bagaimana? Amanah ni kalau kita percaya pada seseorang, kita bagi sesuatu benda, dia akan jaga. Dia tak akan main-main. Contoh kalau macam kita belajar. Apakah amanah kita sebagai pelajar? Kita mesti belajar. Kalau cikgu kata mesti buat tugasan, hantar rakaman, buat latihan, so kita kena buat lah. Walau bagaimana sekalipun cara kita belajar, kita kena buat. Lambat atau cepat itu nombor 2. Tapi yang penting kita mesti buat. Sebab itu amanah kita sebagai pelajar. Kalau guru pula amanah dia sebagai macam mana? Jadi guru-guru berusaha menyampaikan pembelajaran dan pengajaran pada murid-murid melalui pelbagai cara lah. Ada yang melalui rakaman macam saya buat, ada yang melalui Telegram, ada yang melalui grup WhatsApp, ada yang buat Google Meet dan sebagainya. Jadi itu mengikut keperluan ataupun kemampuan mereka masing-masing, skill mereka masing-masing. Jadi ini adalah amanah yang kita harus tunaikan. Ini maksudnya amanah, tanggungjawab yang kita perlu junjung, tanggungjawab yang kita perlu galas dan tunaikan. Tak boleh main-main dah, sebab nanti dekat akhirat Allah tanya, kamu buat apa sebagai pelajar? Kamu buat apa sebagai guru? Kamu buat apa sebagai ibu bapa? Kamu sebagai rakyat? Kamu buat apa? Kamu sebagai pemimpin yang telah dilantik, apa yang telah kamu buat? Ini semua soalan-soalan yang akan ditanya, bukan dekat dunia, tapi di akhirat. Soalan-soalan yang akan ditanya di akhirat. Okey. Yang ketiga, kita tengok sini, bekerjasama dalam melakukan kebaikan. Mestilah kalau kita jadi pemimpin, kita mestilah bekerjasama dengan masyarakat awam dan orang sekeliling kita untuk melakukan kebaikan. Tak ada pemimpin anak-anak dalam dunia ni yang tak lakukan kebaikan. Semua lakukan kebaikan. Walaupun pemimpin di negara bukan Islam, dia tetap melakukan kebaikan dan kebajikan untuk rakyat mereka. Apatah lagi pemimpin di negara-negara Islam. Lebih-lebih lagi lah. Nombor 4, nasihat, menasihati dengan penuh hikmah. So apakah maksudnya ni? Maksudnya pemimpin dan orang yang dipimpin saling nasihat, menasihati dengan penuh hikmah. Maksudnya pemimpin boleh menasihati orang yang dipimpin. Okey, orang yang dipimpin ni juga dalam masa yang sama boleh menyampaikan suara dia kepada pemimpin dan pemimpin kena dengar. Tapi dengan cara hikmah lah. Tak boleh lah cara marah-marah. Woi, apa benda ni? Tak boleh. Kena cakap baik. Pemimpin tahu cara nak cakap dengan rakyat macam mana. Rakyat pula tahu nak cakap dengan pemimpin macam mana. Ataupun kamu jadi ketua kelas, kamu tak boleh marah kawan-kawan kamu. Hey, pergi kutip sampah. Hey, pergi sapu itu. Hey, tak boleh. Kena cakap lah, Amira, tolong sapu ni. Amira, tolong bangun. Ataupun Alia, tolong bangun. Ali, Naufal, tolong ni kutip sampah. Jangan bising. Kalau kamu bising, saya akan tulis nama kamu dan beri pada guru. Pemimpin dia kena cool je.
Dia kena relax. Tu hikmah. Kalau dia cakap, orang akan dengar automatically. Itu pemimpin. Bila kita jadi pemimpin ni, anak-anak kita kena sentiasa berlapang dada dengan apa yang anak-anak buah kita tak puas hati dengan kita. So kita kena dengar je lah. Kita kena menghadapi diorang ni. Kalau tak puas hati, kita selesaikan secara baik dan sebagainya. Kemudian cara yang kelima nak mentaati pemimpin nak buat macam mana? Sentiasa mendoakan kesejahteraan. Kita dah cuba patuh pemimpin yang beriman. Kita dah pilih pemimpin yang adil dan amanah. Kita dah cuba melakukan kebaikan. Kita dah cuba menasihati dengan penuh hikmah. Dan jangan lupa kita minta pada Allah Ta'ala kesejahteraan. Sebab tu kalau waktu solat Jumaat, di akhir solat Jumaat tu, dalam khutbah pun ada doa-doa yang sentiasa khatib dan imam ni bacakan kan, untuk kesejahteraan pemimpin, kesejahteraan rakyat, kesejahteraan negara. Sebab kita nak kestabilan. Bila negara mengalami kestabilan, barulah kita boleh capai kejayaan. Contohnya kalau negara dalam peperangan, boleh tak kita nak belajar? Tak boleh. Contoh macam dekat Palestin, negara selalu berperang dekat Syria. Nak pergi sekolah pun tak boleh. Pasal apa? Pergi sekolah, balik sekolah belum tentu hidup. Kena serang dan sebagainya. Jadinya tak aman lah. Bila tak aman, tak boleh nak capai kejayaan. Tak boleh nak belajar, tak boleh nak apa. Jadi susah. Jadi bila nak dah aman, barulah boleh kita bina sekolah, kita bina gerai untuk bangunkan ekonomi dan sebagainya. Ni perlunya mendoakan kesejahteraan. Jangan doa yang bukan doa pada Allah, Tuhanku sejahterakanlah negara kita Malaysia ni yang sedang mengalami COVID-19. So kita kena doa banyak-banyak supaya negara kita dapat mengatasi pandemik COVID-19. Jangan tuding-menuding, kau salah, ni kerajaan gagal. Tak boleh. Kita kena doa. Sebab itu kita orang Islam, kita kena banyak berdoa selain kita berusaha. Macam tu. Okey, yang keenam, menghargai jasa dan pengorbanan. Jadi pemimpin perlulah alert ataupun banyak menunjukkan empati kepada rakyatnya. Mana yang dah banyak bagi jasa tu, bagilah penghargaan dalam bentuk sijil ke, hadiah ke, ataupun penghormatan dan sebagainya. Sebab tu ada di antara bapa-bapa kita ataupun kawan-kawan bapa-bapa kita yang terima pangkat daripada sultan dan sebagainya, gelaran datuk, yang berhormat dan sebagainya. Ini adalah gelaran untuk menghargai orang yang membuat jasa. Begitu juga dengan kawan-kawan kita. Ada yang cikgu kata, awak ni pelajar cemerlang, awak dapat 1 bintang, awak dapat 2 bintang, awak dapat 3 bintang. Jadi ini semua adalah bentuk-bentuk penghargaan atas menghargai jasa orang yang buat pengorbanan tu. Okey, baik. Itulah dia antara cara-cara mentaati pemimpin. So, apa lagi kita nak belajar hari ini? Kepentingan mentaati pemimpin. Apakah kepentingannya? Nombor 1, mengeratkan hubungan baik antara pemimpin dengan orang bawahannya. Pemimpin dengan orang yang di bawah kena ada hubungan 2 hala. Kena sentiasa boleh cakap dan terima. Tak boleh seorang je bagi arahan, seorang je buat kerja. Kalau apa-apa jadi tak boleh cakap apa, dah stres. Jadi tak boleh. Jadi sama macam awak dengan cikgu. Kalau awak rasa stres, awak bagi tahu, cikgu banyak sangat kerja lah, boleh tak cikgu kurangkan sikit sebab saya kerja lain pun banyak. Sekolah agama lagi, bahasa Melayu je dah 3-4 muka, bahasa Inggeris lagi nak salin. Cikgu punya, kalau cikgu bagi banyak-banyak, bila saya nak buat? Tak ada masa kan. Sekolah agama lagi cikgu. Jadi banyak. Jadi sebab tu Ustaz selalu bagi awak tugasan yang mudah-mudah je. Jawab dekat live worksheet, buat rakaman, satu-satu je kan, tak banyak. Jadi sama-sama kita menjayakan PDPR. Sebab itulah kita kena ada give and take. Ini maksudnya. Okey, nombor 2, dapat mengembangkan syiar Islam. Ini tujuan dia. Bila hati rasa senang, hati rasa baik kan, jadinya kita pun dapat melebarkan lagi, meluaskan lagi syiar Islam. Syiar Islam ni maksud dia apa? Apa sahaja benda-benda pengajaran daripada Islam, kebaikan Islam, semua tu harus diperkembangkan, ditonjolkan. Okey, baik. Nombor 3, mengelakkan pergaduhan dan perselisihan faham. So, kalau ada selisih faham, dia mula-mula perselisihan faham dulu, lepas tu baru gaduh. Jadi jangan sampai ada pergaduhan. Sebab tu
dalam kitab, ada Ustaz baca kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Al-Mandili. Okey, Syekh Al-Mandili ni ulama besar. Dia daripada Al-Mandili ni satu daerah dekat Indonesia. So dia datang ke Malaysia, ke Tanah Melayu waktu tu. Dia belajar di pondok dekat Kedah, kemudian dia pusing-pusing belajar kat sana. Banyaklah pondok dia pergi. Lepas tu dia dah mengajar sana. Lepas tu dia sambung pengajiannya di Mekah. Di Mekah dia siap mengajar lagi dekat Masjidil Haram. Kemudian dia tulis satu kitab, iaitu kitab Penawar Bagi Hati. So dalam tu ulama ni menggalakkan kita supaya menjaga percakapan, menjaga lidah. Sebab tu pergaduhan perselisihan faham ni puncanya daripada lidah. Lepas tu lidah ni jangan kita tuturkan kata-kata yang menyakitkan hati orang ataupun melukakan hati orang. Ini akan menyebabkan orang tu terasa hati. Ada kata bidalan, kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Sebab tu orang Melayu dulu dia dah buat peribahasa ni supaya mengelakkan kita jangan berlaku perselisihan faham. Bila perselisihan faham, cepat-cepat selesaikan. Sebab tu kalau tak puas hati, cakap cepat-cepat. Selesaikan cepat-cepat. Jangan berdendam-dendam. Bila berdendam, akhirnya akan berlaku pergaduhan. So benda ni kita harus elakkan. Bila dah berlaku pergaduhan, susah nak baik. Sebab tu kalau boleh janganlah sampai perselisihan faham ini merebak kepada pergaduhan dan sebagainya. Ini akan menyebabkan keadaan lebih buruk. Jadi sebab itu pemimpin dia kena alert dengan benda ni dan dia kena cepat-cepat selesaikan sebarang perselisihan faham. So nombor 4, apakah dia? Menjamin keharmonian negara. Bila kita buat semua benda ni dah baik, jadinya kepentingan mentaati pemimpin ni supaya kita dapat menjamin keharmonian negara, dapat menjamin keselamatan, kestabilan negara. Bila negara stabil, harmoni dan segalanya, barulah kita boleh bina kejayaan, barulah kita ada pembangunan dan sebagainya. Kalau gaduh-gaduh je kan, salahkan orang sana, salahkan orang sini, akhirnya negara tak aman. Jadinya bila negara tak aman, kemajuan tak ada. Bila kemajuan tak ada, orang pun tak suka dengan negara kita, kita pun akhirnya rugi, mata wang akan jatuh dan sebagainya. Ini kesan-kesan yang lebih besar lah. Sebab tu kita kena sentiasa baik. Walaupun dekat dalam internet, di media sosial, jangan mengata negara-negara lain dan sebagainya, mak kau hijau lah. Ini semua benda-benda yang kita kena buang. Kita kena tunjukkan standard kita ni orang yang baik. Kita nak rakyat yang berbudi bahasa. Bangsa Melayu adalah bangsa yang bersopan santun. Tapi kita kena tegas lah dengan pendirian. Kalau mereka kata yang bukan-bukan, jangan layan, biarkan saja. Dan kita hanya bagikan satu kenyataan yang simple. Kita adalah negara orang Melayu, kita adalah orang Malaysia, kita jaga keamanan negara kita, kita hanya mahukan kemajuan dan sebagainya. Cakap macam tu je lah, tak perlu nak gaduh-gaduh. Okey, baik. Nombor 5. Kenapa kepentingan mentaati pemimpin? Untuk memantapkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Super. Okey, kenapa kita kena memantapkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab benda ni Allah suruh. Sebab Allah suruh, Allah tahu benda ni susah. Sebab tu Allah suruh. Kita mencabar diri kita untuk mentaati suruhan Allah Ta'ala ni. Kalau kita berjaya taat, maka kita dapat kuatkan iman. Tu dia maksud dia. Okay, nombor 6. Disegani dan dihormati oleh negara lain. Ya anak-anak, kalau negara kita maju, kalau negara kita menjadi contoh terbaik, kita akan disegani. Contohnya pada awal-awal bagaimana kita menangani pandemik COVID-19, semua negara mencontohi kita, semua negara puji pada kita. Tapi bila zaman sekarang ni, ramai negara yang kutuk kita. Bukan tu saja, yang paling kecewa adalah orang kita duk kutuk negara dia sendiri. Jadi macam mana? Jadi benda-benda ni harus dibuang. Kita kena fokus kepada kebaikan, fokus kepada kebajikan, fokus pada kemajuan. Jangan lagi tuding-menuding dan sebagainya. Barulah orang hormat pada negara kita. Sebab orang cuma nak tengok result. Kita kena taati pemimpin. Inilah dia
kepentingan mentaati pemimpin dan cara-cara mentaati pemimpin. Nah, itulah dia dua perkara yang telah Ustaz ajarkan. Maka tamatlah pelajaran hadis kita untuk bahagian yang kedua. Ustaz harap adik-adik memahami, adik-adik dapat mengaplikasikan perkara ini dalam kehidupan seharian. Jangan lupa taati pemimpin kita, taati ibu bapa, taati Allah, dan juga taati guru-guru di sekolah. Jangan lupa hantar tugasan, buat latihan, baca buku dan hadir ke sesi PDPR setiap hari walaupun kita dalam pandemik COVID-19. Sampai sini dahulu, insya-Allah bertemu lagi dalam Ahlan wa Sahlan ke kelas Ustaz Faizal. Ma'assalamah. Assalamualaikum.